Lepas tu satu orang guru saya, dia mungkin ditanya soalan tu sebab dia pun pernah ditanya juga soalan tu oleh guru dia juga. Tengah-tengah hidup dia tanya, apa matlamat hidup? Apa matlamat hidup? Bila ditanya soalan tu, kita pun nak cari jawapan, nak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagilah jawapan. Nak mencari keridaan Allah tahu. Hidup ni, matlamat hidup lah nak cari keridaan Allah. Dia kata lagi, bagilah jawapan lain. Lepas tu dia kata, sambil-sambil senyum, matlamat hidup mati. Matlamat hidup ialah mati. Oh, hak tu memang hikmah cukup besar. Matlamat ni mana? Destinasi. Hidup ni nak pergi mana? Pergi mati. Hidup ni ialah untuk mati. Oh, tu renungan panjang sampai hari ni saya teringat. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau hidup ni tujuannya mati, maka bersiaplah untuk mati. Buat persiapan untuk mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau buat persiapan untuk mati ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena alert semua perkara. Jangan kita buat sesuatu tanpa tujuan sebagai persiapan untuk mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harta benda dunia jangan himpun. Jangan himpun dan tinggalkan di dunia. Harta benda dunia kita cari untuk kita nak bawa pi. Tu baru betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Harta dunia kita cari bukan untuk kita himpun dan tinggalkan, tapi kita himpun harta benda dunia sebab kita nak guna di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Golongan salafus soleh, harta dunia berakhir selepas mati. Orang hari ni dia mati, harta masih ada. Orang dulu mati, harta dah tak ada. Cuba tengok Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum pada waktu dia masih belum masuk Islam, dia dah kaya. Dia ada 8 buah syarikat. Kalau kita kata, kalau kedai, 8 pintu kedai. 8 pintu. Mana sumber-sumber. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sumber-sumber duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaya Sayyidina Abu Bakar. Baik. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia masuk Islam, jadi dia menggunakan harta bendanya untuk Rasulullah, untuk agama, untuk Allah dan Rasul. Macam mana dia pada akhir-akhir umur dia, hartanya habis. Hari ni orang dia menega, dia cari duit untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk bertambah, untuk menambah. Mana orang tahu ni orang buat aset, hartanah lah, apalah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi di dunia ni nak cari aset, buat aset. Orang dulu aset lepas ialah lepas mati. Hari ni aset sebelum mati. Resikonya bila mati semua dihisap. Lama depan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lama depan Tuhan. Pasal hisap ni, dia tidak, kalau orang tu orang baik, cukuplah kalau dia tak disiksa dengan apa-apa sisaan pun di padang mahsyar, cukuplah sisaannya diri lama di hadapan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu jadi harta dunia ni jangan himpun untuk tinggal, tapi kita himpun untuk kita habiskan. Himpun nak bagi mana? Faham tu? Kaya nak bagi, bukan kaya nak simpan kat diri sendiri. Kaya nak bagi. Lepas tu, contoh, orang tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ahmad ni dia menega. Ulama yang menega Imam Ahmad, sebelum pergi mengajar, pergi kedai dulu.
Dia atok, dia pergi mengajar. Malam petang dia mai lah. Mai ambil untung, mai ambil modal balik untuk esok pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi Imam Ahmad ni, bila mana ni ulama tunjuk contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunjuk contoh. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi praktikalnya seperti mana Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu ulama-ulama Syam kaya. Duit ada. Tapi duit bukan untuk dia, untuk orang belajar, untuk pelajar. Kalau di Syria no, dulu masalah Sayyidina Muhammad sebelum perang ni, budak-budak mengaji senang. Sebab Tok Guru bagi duit. Jadi mereka kaya untuk orang, untuk bagi duit, untuk support pelajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi orang hari ni bila dia kaya, dia simpan harta. Dia nak duduk nak kira penyata, masuk duit, masuk. Kalau keluar, masuk balik. Keluar untuk untung. Tapi untung dia mana kalau dia buat keluar modal 1,000, dia akan dapat untung 10,000. Dia kira macam tu. Dia tak kira untung dia, aku bagi untung sana. Jadi, kalau ada manfaat, dia kata okey. Kalau tak ada manfaat, dia tak mau. Kalau tak balik kat dia tak mau. Kalau nak bagi sedekah, dia kata tak. Sedekah ni masalah sebab tak nampak. Sumbangan tu sebab kita tak nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu di kalangan orang-orang dulu sampai ke peringkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sampai ke peringkat pada hari mati tu, baju yang ada pun baju yang dipinjam. Faham tak? Baju yang ada pun baju pinjam sebab dia nak kekalkan diri dia. Mana? Harta benda bila hari dia mati, Muhammad Sayyidina Muhammad, pada hari dia mati, apa tak ada lah. Muhammad Sayyidina Muhammad. Jadi lepas dia tinggalkan harta dia, hak ni untuk anak dia, untuk anak isteri, harta dia tak ada lah. Maknanya wathuluthu kathir, maknanya 1/3 tu dah tinggal lah anak-anak. Jadi 2/3 tu untuk dia, 1/3 tu untuk anak-anak, 2/3 untuk dia. 2/3 tu mana apa? Hak dia sedekah. Selesai habis dah untuk anak-anak, hak dia semua sedekah. Hak dia semua infak. Maknanya pada hari dia mati, baju yang dia pakai pun baju pinjam. Hak dia tak ada lah. Untuk Tuhan nak tanya, di akhirat esok, nak dihisap tak ada lah. Nak hisap apa, benda apa pun tak ada lah. Jadi maknanya masalah Sayyidina hidup ni, maknanya semua kena menjurus kepada mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi himpun duit untuk wakfi. Orang kata dah. Bukan himpun duit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk kita tinggalkan. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Maka sebab itu, apa segala musibah yang menimpa kita, maka ungkapannya ialah balik kepada Tuhan. Ungkapannya ialah balik kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa segala pun, semua kita kena balik kepada Tuhan. Tak balik mana apa? Kita tak boleh terima qada kepada Tuhan. Tu mana tak balik. Faham tak? Balik kat Tuhan maknanya kena pulangkan semua kepada Allah, takdir Allah. Orang yang tak pulangkan balik pada Tuhan, berarti orang tu tak balik kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak salah orang tu, nak salah orang ni, nak salah orang semua. Lepas tu pasal tak redha lah tu. Faham? Kalau redha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh terima. Pasal apa boleh terima? Nanti saya katakan redha tu makna suka. Macam mana boleh suka dengan sesuatu ujian dan takdir Tuhan ni? Saya buka 3 perkara. Setiap musibah yang Tuhan buat, dia tak sia-sia. Musibah yang Tuhan buat yang besar sekali, dia mengampunkan dosa. Allahumma salli ala sayyidina. Mengampunkan dosa kita. Kita ni, kalau Allah ampun dosa kita, habis dah. Hak tu yang kita duk harap-harap sangat. Kalau dosa ni masih ada yang Tuhan tak ampun lepas kita mati, berarti kita masih
kita masih ada isu yang tak lepas dengan Allah. Kalau Tuhan tak lepas, syurga tak boleh masuk. Sebab tu kadang-kadang saya renung bila mana kita ziarah orang-orang yang sakit lama. Baru ni saya ziarah satu orang sakit selama 6 tahun. 6 ke 9. Dia dulu askar. Habuan dia bila mana isteri dia mati, dia menikah lain. Isteri ni, subhanallah, isteri ni pun pelik. Dia sentiasa kahwin dengan orang yang akhirnya jatuh sakit. Suami pertama sakit lama belah. Bila suami tu Sayyidina Muhammad mati, pada dia tak mau kahwin lain dah. Tiba-tiba berjodoh lagi dengan orang lain. Nikah, mati pula. Sakit pula orang tu. Nikah dengan suami pertama, lepas tu sakit. Belah lama, mati. Nikah dengan suami yang kedua, Sayyidina Muhammad, sama juga. Landuk berapa tahun jatuh sakit. Lama sakit tu. Hak ni ketiga. Hak ni dah 9 tahun. Isyik lama. Daripada dia kuat sampai dia tak larat. Dulu ni dia yang usaha kalih suami apa semua. Soalan sana kalau tidur tu terlentang, dia yang usaha. Dia tak larat berat. Dia pun tua tak larat. Sakit pinggang, sakit semua. Dia pun umur. Kalau orang tu umur dia, kalau tak saya ingat sebut baru ni, dekat 80, tapi Tuhan bagi dia sihat sebab dia khidmat orang. Lepas tu kita, kalau kita nak sihat, kita kena khidmat ke orang, kita kena jadi manfaat pada orang. Hidup ni jangan menyusah orang. Hidup ni bagi manfaat ke orang. Kalau kita banyak khidmat ke orang, kita sihat. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan orang panggil, orang sebut tu, jangan tulang kena ringan tolong orang. Infak. Lebih-lebih lagi sedekah. Sedekah tu subhanallah memberi kesihatan pada kita. Sedekah tu bagi kita sihat. Jadi subhanallah, bila saya tengok orang ni masalah yang duk terjun, orang kata terbaring 9 tahun sakit ni, saya kata dia ni tak ada apa dah balik ke Tuhan. Habis dosa Tuhan pun dah, sebab dia redha. Kata isteri dia, suami dia ni pun tak, pun tak. Allahumma salli ala Muhammad. Makna tak merungut sikit pun, redha 9 tahun. Tu 9 tahun tu, bayangkan duk macam tu. Isteri daripada larat sampai isteri dah tak larat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu isteri tu duk muskilah. Macam mana kalau aku mati? Dia fikir macam tu. Kalau dia mati, siapa nak urus suami dia ni? Ni memang isteri yang solehah sungguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak sungguh-sungguh solehah, dia tak fikir macam tu. Bahkan dia doa macam ni, haraplah dia mati dulu. Betul tak? Macam tu lah kan. Tapi dia fikir macam mana kalau aku mati dulu? Dia tak fikir macam kita fikir, haraplah dia mati sehari dua ni. No? Soalan sama dia fikir macam mana kalau aku mati? Siapa nak jaga suami aku? Allah. Hebat. Jadi saya dah tengok dua-dua pun ni syurga. Hak si isteri ni redha, yang hak si suami pun redha. Yang si isteri redha khidmat kat suami. Soalan Sayyidina Muhammad. Yang si suami redha Tuhan tentu kat dia macam tu. Sebenarnya dia pun tak mau menyusah orang sebenarnya. Betul tak? Lepas tu ada orang yang dia kata macam ni, saya haraplah saya esok ni, satu orang saya jumpa, cikgu, dia bekas guru rosak, meninggal lah. Dia kata, saya ni Ustaz, saya harap esok kalau saya nak mati lah, harap yang pertama, saya sakit tapi tak lama. Dia kata sakit ni bukan apa, si sakit ni jadi peringatan. Dia tak mau tengah-tengah duduk sihat mati, dia tak mau macam tu. Dia nak bila mana dia nak mati, dia sakit sikit sebagai peringatan, persediaan sebelum mati. Tu nak macam tu. So dia kata tak mau sakit lama. Pasal sakit lama menyusah orang, menyusah anak-anak, menyusah isteri, dia tak mau. Jadi kalau orang tadi ni 9 tahun dia stroke tu, dia macam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya dia pun tak mau menyusah orang. Tapi nak buat macam mana? Tu takdir Allah. Redha lah. Jadi bila redha ni, redha kenapa suka?
Suka pasal apa? Suka sebab yang pertama, Allah ampun dosa. Padahal bila saya tengok orang-orang yang macam tu, saya kata, dosa tak ada dah, mati masuk syurga. Pasal dah lama. Bila lama ni, lama-lama dosa habis. Dosa habis yang pertama. Dosa habis. Yang pertama tak buat. Yang pertama, dosa habis. Yang kedua, tak buat dosa baru. Faham tak? Kita sihat ni, walaupun kita astaghfirullahaladzim, tapi kita buat lagi sebab kita duduk sihat. Betul tak? Tapi orang sakit, tak tambah dosa dah. Maknanya, dosa hak lepas Tuhan ampun dah. InsyaAllah. Dosa baru tak buat dah. Redha je. Jadi, kalau gitu, bersihlah dia balik jumpa dengan Tuhan. Baik. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah, kita semua milik Allah, dan kepadanya kita balik. Jadi balik tu makna kita pulangkan segala-gala musibah Allah yang perlakukan. Allah yang buat, dia tentu. Bila dia buat, tentu ada sebab, ada hikmah dia. Mesti. Taib Ustaz Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk orang yang redha kepada Allah, Allah pula redha pada kita. Jadi radiyatan mardiyah, redha pada Allah, diredai oleh Allah. Orang yang duduk dalam situasi ni ialah orang yang dia balik jumpa Allah dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan dia ialah orang yang dah bertempat di nafsu mutmainnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nafsu mutmainnah ni nafsu apa? Ni saya nak sebut ni. Nafsu ni orang yang duduk di tahap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tenang melihat peribadinya sendiri. Orang yang tenang melihat peribadinya sendiri. Jadi kalau dia sendiri tenang, orang pun tenang tengok muka dia. Kalau ditimpa musibah, balik pada Allah, tenang. Ditimpa ujian, balik pada Allah, tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi kalau dia tak boleh balik pada Allah, ketika itulah dia akan sabut. Pasal apa. Tapi orang yang tenang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sendiri tenang melihat pribadi dia. Jadi sudah tentu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang lain pun lebih tenang melihat dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah dipanggil ciri-ciri orang yang akan menjadi penghuni syurga Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.